أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Terima kasih kepada saudari Anis Hayati, alhamdulillah, Wanadanuddin, dan juga kepada peserta-peserta yang datang, dan juga khususnya kepada penganjur dan khususnya kepada Tidak Tarbiyah. Saya dipanggil oleh Tidak Tarbiyah, bukan dipanggil oleh UAE. So dia macam tiga kabel macam tu kan. Okay. Jadi sejak buku ini dipromosikan oleh figura besar mantan Presiden SRC kita, iaitu Halim Mapa, buku ini tidak lagi asing kepada pelajar-pelajar UAE. Lepas tu Halim Mapa pula, saya jumpa dia semalam, dia pula buat satu program pinjam dan pulangkan balik. Tapi siapa-siapa dia boleh pinjam buku dia dan boleh baca buku ni. Kalau tak ada duit boleh pinjam kejap, lepas tu bagi balik. Dan memang buku ni sangat famous dekat UAE. Jadi apakah cabaran yang saya bila guru untuk membentang peribadi, cabaran yang lebih besar ialah apakah nilai tambah ataupun apakah yang saya nak sentuh sebenarnya. Dalam keadaan buku ini sudah pun meluas bacaannya dan semua orang membaca tentangnya, khususnya di UAE. Dan sudah berapa kali Hanif tu membuat discussion tentang dia, berbuat tentang dia, dan beberapa kali orang pinjam, orang beli, orang tanya itu ini. Dan buku peribadi, buku tenggelam dekat penulis, buku-buku yang sangat famous itu di UAE agak well known pada itu. Dan tidak perlu lagi kepada penelitian, tidak perlu lagi kepada pergi kepada satu topik, semua orang boleh membacanya. Jadi itu cabaran yang saya cuba untuk cari apakah nilai tambah dan juga macam mana nak melihat buku ini dari satu segi yang lain. Saya duduk tengah sikit Okey. Satu. Yang kedua adalah untuk menjawab persoalan ini, supaya orang yang datang tu dia tak datang macam dia datang program yang lebih baik aku baca buku ni daripada aku datang program ni. Maka saya cuba mencari apakah itu nilai tambah, satu. Yang kedua, bagaimanakah kita nak melakar satu persepsi bahawa buku peribadi ini sangat penting untuk dibaca sekarang, dengan menganalisis beberapa masalah yang ada sekarang, situasi semasa, isu semasa. Kemudian kita cuba puzzlekan semua benda itu, kita ambil buku peribadi, kita letak kat atasnya, dan kita cari penyelesaian melalui buku peribadi. Itu adalah cara yang saya cuba untuk gunakan. Jadi sebelum kita nak pergi kepada buku peribadi itu, ada beberapa persoalan yang kita kena jawab, yang kita kena analisis dahulu. Ya, ini masalah kita, dan kita kena sedar ini masalah kita bersama. Dan macam mana nak cari jawapannya? Okey, Nabi kata ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi kita ada sedikit kemampuan untuk kita menganalisis Al-Quran seperti mana orang lain analisis. Kita ada susah untuk kita betul-betul mengkaji hadis seperti mana orang kaji. Jadi ulama-ulama yang ada sepanjang sejarah ini, mereka menjadi kabel, channel antara kita dengan teks asal. Dan kita boleh ambil dari mereka asalkan mereka mengikut teks asal itu. Dan kita tidak ada kemampuan yang mereka ada. So, itu situasinya sekarang. Ada beberapa masalah sampai kita tunggu SCD backup datang. Jadi saya akan bentang tentang penulis ni dahulu, sebab sebelum pergi kepada bukunya, kita kena kenal penulis ni dahulu. So saya cerita dulu. Hamka dilahirkan pada 1908 ketika mana Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Dan Hamka sangat terlibat dengan isu kemerdekaan. Dan Hamka menulis buku peribadi ketika mana Hamka bukan dalam kampungnya, tapi keluar dari kampung dia. Dia pergi ke Jawa, dia jumpa dengan ramai-ramai orang, dia jumpa dengan Soekarno, dia jumpa dengan Agus Salim, dia pergi ke Mekah, dia balik, kemudian dia menetap di Medan. Dan buku ini ada banyak versi, ada banyak pendapat yang mengatakan bilakah buku ini diterbitkan. Buku ini diterbitkan satu masalah, buku ini ditulis bila, payah kita nak cari. Tapi saya agak setuju apabila dikatakan buku ini ditulis ketika Hamka berada di Medan, ketika Hamka menjadi konsultan kepada Muhammadiyah di Makassar dan juga Medan selepas itu. Kemudian ketika itu Hamka menulis buku ini kerana Hamka mengatakan bahawa penting untuk setiap ahli Muhammadiyah pada waktu itu membina peribadi yang sebegini. Jadi buku ini adalah reaksi ataupun respon kepada situasi yang sangat bermasalah ketika mana rakyat pada waktu itu, penduduk pada waktu itu tidak ada langsung idea untuk merdeka. Tidak ada rasa bahawa kita boleh hidup seorang diri tanpa penjajahan. No. Macam itu kat Indonesia, kalau dekat Malaysia, kalau kita cross datang ke tanah Melayu, lagi tak ada pada waktu itu. Sebab itu Indonesia merdeka lebih awal. Sebab benda itu ditanam agak awal. Pada Indonesia, waktu Indonesia merdeka, kita ada orang-orang seperti Ahmad Yaakob misalnya, yang menubuhkan Kesatuan Melayu Muda, cuba untuk
mengajak Malaysia sekali, Tanah Melayu merdeka sekali dengan Indonesia, kita buat Indonesia Raya ataupun Melayu Raya pada waktu itu. Tetapi rakyat Malaysia tak setuju, rakyat Tanah Melayu tak familiar dengan apakah itu merdeka. Tak ada rasa macam nak bebaskan diri daripada kongkongan itu. Ada kalau kita tengok dokumentari, orang-orang tua-tua dulu merasakan bahawa kita ni hidup okey dah ni dengan British ni, boleh dapat duit, boleh kerja ni, kira okey lah ni. Jadi tak ada rasa nak move on kepada satu titik yang lain. Jadi susahnya untuk tokoh-tokoh macam Hamka ini pada waktu itu untuk menanamkan sikap kebebasan dan kemerdekaan jiwa sebelum mendapat kemerdekaan negara. Susahnya pada waktu itu. Dengan membina peribadi, dengan menulis buku peribadi inilah Hamka cuba untuk konteks, untuk memberikan satu formula baru kepada setiap orang bahawa tak apa, tak faham English tak apa, tak faham bahasa Arab tak apa, baca buku peribadi. Yang penting dapat identiti baru, dapat satu semangat untuk berubah, satu semangat bahawa kita ada identiti. Dalam bahasa English, dalam bahasa Melayu kita tak kata identiti sebab dia macam lain maksud, kita kata jati diri. So jati diri adalah lebih tepat kepada maksud identiti dalam English. Untuk mencari identiti ataupun mencari jati diri bagi orang Melayu, termasuk orang Indonesia pun Melayu jugalah, semuanya orang Melayu pada waktu itu. Susahnya, nampak itu adalah situasi yang kenapa Hamka menulis buku ini. Okey. Dan Hamka menulis buku ini ketika itu Hamka bukanlah remaja, tapi sudah pun agak lewat usianya, dalam 30 hingga ke 40 begitu. Dan buku ini pun ditulis dalam keadaan Hamka sudah ramai bertemu dengan orang, sudah balik daripada Mekah, sudah pergi ke Jawa, sudah jumpa dengan ramai orang, sudah belajar dengan ramai orang. Jadi dia dapat macam-macam pengalaman. Sebab tu kalau kita tengok buku ini, Hamka dia ada masalah dari segi menyusun point. Hamka ada masalah dari segi nak menyusun isi. Dia macam skater, ketung-ketang, satu tajuk, ketung-ketang, satu tajuk. Semua buku dia macam tu. Kecuali novel lah, novel tak dibuat macam tu. Novel dia susun satu, dua flow dia cantik. Jadi kalau kita tengok bahasa-bahasa yang digunakan oleh Hamka dalam novel, kita nampak bahasa dia lembut je, macam jalan pelan-pelan tepi pantai. Tapi kalau kita baca buku peribadi, baca buku falsafah hidup, baca buku falsafah ketuhanan, falsafah ketuhanan lembut, baca buku-buku lain, kita rasa macam nak berlari. Faham tak apa yang saya maksudkan dengan konteks flow bahasa Hamka tu? Jadi kita nampak, rupanya dia ada banyak cara untuk menyampaikan point. Kalau kita baca buku peribadi, dia macam ketuk-ketuk kepala kita, ketung. Macam tu. Kalau kita baca novel dia tak ketuk kepala, dia macam terbuai. So itu cara Hamka untuk bercakap kepada siapa dia nak bercakap. Dia tentukan kalau orang untuk sastra, dia perlu membina satu perasaan, dia perlu menggunakan emosi. Kalau untuk peribadi, dia kena tembak betul-betul. Jadi dia tembak ayat dari ringkas tapi padu-padu. Tu saya kata kalau siapa yang start baca buku peribadi, dia payah nak berhenti. Betul tak? Dia macam ketuk, dia push. Lain kali kita pun tak tahu, kau dapat apa buku ni? Aku tak tahu macam nak cerita kat kau, tapi aku dapat something. Sebab dia skater kan, dia duduk sana duduk sini. Cerdik bagi Hamka lain dengan cerdik kita, tapi kita faham lah apa dia nak cakap. So itu masalah buku ni. So kalau korang ada masalah itu, apatah lagi saya nak membentang. Nak kena banyak kali baca, nak kena susun balik, macam dia macam puzzle, okay, susun sini, ni sini, dan ini jawab masalah ini. Itu cara yang saya cuba untuk buat di seminggu 2 ni lah, ketika dapat jemputan untuk ini. Okey, ada beberapa masalah yang boleh kita kongsikan bersama. Saya tak nak bercakap tentang masalah, tapi ini adalah ruang yang perlu kita sama-sama beri perhatian. Dan ruang ini memerlukan kepada kita, kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita ada dalam ruang itu, masalah itu. Di antaranya ialah sejak daripada Nabi Muhammad SAW meninggal wafat, kita sudah ada beberapa masalah dekat situ. Ketika Nabi Muhammad ada, sahabat-sahabat keliru tentang apa-apa, sahabat-sahabat terus bertanya kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, yang ada hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak ada figure centered kita pada waktu itu. Tak ada orang macam mana. Jadi agak gelabah masyarakat pada waktu itu. Jadi ulama-ulama cuba buat satu acuan yang terbaik untuk menentukan yang mana satu baik, yang mana satu buruk, yang mana satu betul, yang mana satu salah. Tapi dalam keadaan itu, rupa-rupanya di antara baik dan buruk, di antara hitam dan putih, ada ruang kelabu yang susah untuk tentukan ini berat ke baik ke berat ke jahat. Dan semakin hari sampai sekarang, ruang kelabu itu semakin membesar. Faham tak? Putih hitam, ruang kelabu di tengah-tengah itu semakin membesar, semakin luas. Dan di zaman akhir zaman ini,
ruang kelabu itu semakin mengatasi ruang hitam dan putih. Hingga ada satu hadis mafhumnya Nabi kata orang yang khianat dikatakan amanah, orang yang amanah dikatakan khianat. Itu ini terbalik. Akhir zaman yang kita hidup pada hari ini adalah zaman keterbalikan makna, meminjam kalimah Ustaz Hasrizal. Keterbalikan makna. Kita tak tahu adakah ini baik, adakah ini buruk, adakah ini jahat, adakah ini baik, adakah ini betul, adakah ini salah. Orang semua boleh memberikan justifikasi. Okay, kau sangka ini betul, tapi ini salah. So, ruang akhir zaman adalah ruang itu, ruang kita, dunia kita. Dan menariknya, sebabkan hari ini hari Jumaat, saya cross kejap kepada satu ulama yang very audiolog, dan ulama ini memberikan satu respon yang cantik kepada isu ini ketika mana beliau menguraikan tentang surah Al-Kahfi, iaitu Syed Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Kata Syed Qutb, surah Al-Kahfi memberikan kepada kita beberapa perlindungan. Yang pertama sekali, perlindungan kepercayaan, sistem kepercayaan. Yang kedua adalah perlindungan kepada cara berfikir dan melihat sesuatu. Dan yang ketiga adalah perlindungan memperbaiki semula sistem nilai yang sedang diragui oleh kita sekarang. Kita gagal melihat nilai. Kita melihat nilai setelah adanya Industrial Revolution. Kita melihat nilai kepada gaji, kita melihat nilai kepada pakaian, kita melihat nilai kepada materialism. Cantiknya selepas itu, seorang ulama yang memberikan respon kepada surah Al-Kahfi di dalam bukunya berharga RM15 dekat Kinokuniya, iaitu buku dalam bahasa Inggerisnya, dalam bahasa Arabnya As-Sarra' Bainal Iman wal Maddiyah, dan dalam bahasa Inggerisnya Faith and Materialism, tertulis Abu Ali Hasan An-Nadwi, memberikan satu definisi baru tentang satu situasi baru tentang kita pada hari ini. Dan kenapa surah Al-Kahfi sangat penting? Kita ada masalah untuk menentukan yang manakah satu spiritual, yang manakah satu material. Material ni bukan yang benda itu. Material itu adalah physical aspect. Kalau kita nak tahu kewujudan Tuhan, keajaiban Tuhan, kena tunggu awal bentuk nama Allah dulu, baru kita tahu bahawa Allah tu ajaib. Anak 4 orang, anak kelima tiba-tiba keluar dekat telinga dia anak Allah. Oh, hebatnya Allah. Yang sama 4 orang anak sebelum ni tak rasa hebatnya Allah. So kita ada masalah kerana kita perlukan fizikal untuk melihat keajaiban ataupun kekuasaan. So dekat situ kita ada masalah untuk menentukan yang manakah satu iman, yang manakah satu materialism. Okey, dan di ruang ini, masalah itu adalah masalah ruang kelabu yang kita susah nak tentu. Dan semakin hari semakin luas ruang kelabu ini, dan kata Abu Hasan An-Nadwi, dan sebab itulah surah Al-Kahfi perlu dibaca pada setiap hari Jumaat sebagai respon kepada ruang kelabu itu. Dan bagaimanakah peribadi tiba-tiba datang sebagai mengisi ruang kelabu dan sebagai mengecilkan ruang kelabu supaya kita boleh cepat tentukan yang ini tak betul, yang ini betul, yang ini tak betul, yang ini betul. Dalam istilah fiqh ataupun medium law lebih tahu, kita panggil legal positivistic framework. Maksudnya orang yang ada pemikiran ini, positivism begini, dia hanya dalam kepala dia ada betul salah, betul salah, betul salah. Dia tidak ada colourful. Faham tak? Itu adalah satu istilah. Betul kot saya sebut betul kot saya sebut. Saya bukan tahu sangat istilah-istilah macam tu. Tapi yang saya tahu, fiqh itu masalahnya. Ketika orang banyak tentang fiqh, ruang kelabu itu kurang dibincangkan. Maka apa-apa yang tak jelas, okey, tak perlu bincang. Ataupun salah, betul salah. Padahal kita ada banyak benda-benda yang kelabu, yang colourful, yang kita tak bincang, yang kita tak tahu apakah situasi dia dan status dia. Okey, kemudian antara problem-problem statement yang boleh kita huraikan bersama lagi ialah masalah kita tak tahu nak buat apa. Tak ada kelas hari Jumaat, nak buat apa? Okey, soalan tu ya soalan biasa. Tapi bila soalan tu berterutan setiap hari, kita ada masalah dengan tak tahu nak buat apa. So kita ada masalah dari segi kepala otak kita untuk generate something, untuk kita buat yang memberikan makna kepada kita. So tak tahu nak buat apa ni sebenarnya satu masalah yang sangat kritikal yang dihadapi. Saya tak tahu orang tua, tapi orang muda macam saya hadapi benda macam ni. Datang-datang hujung minggu tiba-tiba tak tahu nak buat apa. Something wrong somewhere. Tak mana somewhere tu? Kita tak tahu nak buat apa. Sebab otak tak boleh analisis apakah sebenarnya aku perlu buat. Okay. Yang kedua adalah ada masalah dari segi kita tak faham, kita tak get the point. Contohnya, kita ambil dalam surah Yusuf. Saya katakan surah Yusuf
Dalam akhir surah Yusuf, Allah kata, kami ceritakan kisah ini dan hanyalah menjadi ibratan li ulil albab. Ulil albab hanyalah menjadi ibrah kepada ulil albab. Persoalannya, siapakah ulul albab? Apakah ciri-ciri ulul albab? Ulu maksudnya memiliki ataupun mempunyai. Albab daripada perkataan lub. Lub maksudnya isi. Albab banyak isi. Jadi kalau kita katakan buah kelapa misalnya, orang yang dapat ibrah adalah orang yang ambil isi kelapa dalam. Dia tak tengok kecantikan hanya daripada luar kelapa. Kita meminjam kalimah Aristotle, essence dalam tu kita kena tengok. Ataupun yang paling kerasnya digunakan adalah purity, essence dia. Dan orang ini memiliki essence itu. Dia tidak hanya melihat luaran. Susahnya adalah apabila kita gagal untuk melihat essence itu. Senang cakap, kita gagal get the point. Bila orang tu sedang ceritakan sesuatu kepada kita, kita gagal untuk dapatkan apakah point sebenarnya. Sebab otak kita gagal untuk membentuk pergi kepada itu. Kita hanya melihat apa yang dia cakap, kita tak lihat kenapa dia cakap. So, buku, sebab itu saya tanya PJS, kenapa buku semua cantik-cantik PJS? PJS kata sebab psikologi orang Melayu, dia sangat-sangat tak menggunakan jangan terpedaya buku dengan kulit depan. Tak boleh, orang Melayu tak sesuai dengan perkataan tu. So kena cantik-cantik dengan kulit depan. Sebab nampak kita punya budaya macam mana. Kita perlukan kecantikan, barulah kita nampak kesucian. Macam mana tu? Baru ni ada talk tentang interfaith, cerita tentang kenapa perlunya wudu. Ni orang-orang liberal, kenapa perlunya wudu? Sedangkan tadi saya baru jadi basuh, saya baru je mandi. So kenapa saya dah bersih? Kenapa perlu kau wudu lagi untuk solat? Tak ada persoalan kenapa dekat situ. Susahlah kalau nak tengok wudu sebagai kebersihan. Wudu dia ada spiritual aspect, which is kesucian. Kesucian bukan daripada mandi kau tidak ke mandi ke apa, tak. So nampak tak susahnya nak menerangkan hal-hal yang tak nampak macam tu. So point tu tak dapat. Payahnya nak terangkan ni point ni, faham tak? Payahnya nak terangkan sebab kita gagal untuk get to point. Dan kemudian masalah yang mungkin sangat kita tak sedar adalah masalah tentang kita tak tahu apa yang berlaku. Kita tahu apa yang berlaku. Sebenarnya apa yang berlaku? Maksudnya kita gagal untuk meletakkan kita di mana, posisi kita di mana pada satu-satu isu dan tragedi. Contoh, tadi sebelum saya datang sini, saya pergi sarapan dekat ibu makan, sebab kat ibu dia ada satu makanan yang saya sangat suka. Masa kecil dulu mak saya selalu buat ubi dengan santan kelapa. Macam tak ada kat tempat lain, kat ibu je. Kat KL ni kat ibu je saya jumpa. Jadi saya sangat suka benda tu sebab mak saya makan dulu, mak saya bagi saya sarapan tu dulu. Dia ubi kayu dengan santan. So ambil teh tarik, ambil ubi, aku makan. Ini tiba-tiba lecturer saya datang sarapan, Madam Elmira. So datang-datang lepas tu dia duduk. So kita orang sembang. Kita orang pergi kepada lompat satu topik. Kita orang pergi kepada satu topik yang sangat best, which is topik konspirasi. Dia cerita, dia kata kita kehilangan 140 nyawa di Syria hanya kerana serangan daripada Rusia. Media diam. Lepas tu Rusia punya kapal terbang terhempas, 200 lebih kehilangan nyawa, media bisik. Memanglah kalau kita tengok jumlah kehilangan nyawa tu memanglah berbeza 200 dengan 100. Tapi nyawa yang dibunuh dengan nyawa yang terbunuh, yang mana satu sebenarnya perlu kita pandang? Dibunuh. Sebab tak ada sebab tiba-tiba bom. Kemudian lepas tu saya tanyalah, jadi Vladimir Putin ni, Perdana Menteri Presiden apa Rusia ni, jahat ke baik? Dia kata nak tahu jahat ke baik pun tak tahu sebab dah mati. Media saya sebut Putin, bila Putin dia ada kat TV sekarang ni, kita buka. Dia kata, okay, now kita go kepada topik konspirasi. Dia tunjuk dekat saya beberapa berita ketika mana orang cuba nak mencari Putin. Orang-orang, rupa-rupanya isteri dia tak duduk dengan dia, sebab isteri dia kata, it's not my Putin, it's not my husband. Okay, satu isu sudah. Satu hal yang menarik, pergi cari kawan dia kata, kami dah tak jumpa Putin lama dah. Okay, so siapa Putin sekarang ni? Susah nak hurai. Dan dia kata konspirasi dia tak tahu, dia tak kata boleh ke tak. Konspirasi dia tak ada. Mak mati ataupun mak memang yang ada sekarang adalah klon ke apa, entahlah.
So kata, oh ada, ingatkan cerita dalam filem dia macam ni. Ada rupanya konspirasi. Jadi bincang-bincang punya bincang tentang masalah gedung-gedung, sampailah kepada masalah, where is our position? Baru tiba-tiba teringat masalah tu. Kita ni nak buat apa? Kita punya posisi dekat mana? Apa kata kita dengan Putin? Kita tak friend Facebook dengan dia pun. Kita tak follow pun Instagram dia. Apa kata kita dengan Syria? Apa kata kita dengan isu-isu lain dekat luar sana? Dan siapakah kita? Dan di manakah posisi kita? So nak tentukan di mana posisi kita ni pun satu masalah yang besar. Aku kat mana ni? Aku kat mana? Macam tu. Saya pun kat mana dah? Saya tentang ni sebenarnya. Okey. Okey, sorry. Okey. Allah, tak ada lah sini sayang lah. Banyak kata-kata best lah. Sikit-sikit je, okay, saya tunggu sikit. Alright. Jadi ketika kita bercakap tentang masalah ini, kita tahu bahawa kita ada masalah satu, kita ada masalah dari segi kalau psikologi dia cakap self-determination. Kita sedar yang kita perlu berubah. Aku tak boleh lah study macam ni. Aku perlukan kaedah lain tadi sebab aku tak boleh survive macam ni. Dah 3 sem aku study macam ni, aku tak boleh pun nak jawab soalan ni. Aku tak boleh kenapa. Kita sedar kita ada masalah itu kan. Tapi kesedaran kita tak mampu membawa kita kepada titik perubahan. So sebenarnya apa masalah? Di manakah, apakah ruang itu? Ruang daripada sedar kepada berubah. Ruang itu ruang apa? So psikologi kata ini adalah ruang self-determination. Kita gagal untuk determine. Kita sudah putuskan, esok aku nak berubah, masa aku nak berubah. Kita putuskan, kita tetapkan kepada diri kita, kita buat keputusan untuk berubah, tapi kita tak determine, kita tak berubah pun. So kita ada lag dekat situ. Ruang itu bahkan bukan semakin hari kalau kita tak rapatkan dia. Ruang antara rasa nak berubah dengan berubah, kalau kita tak rapatkan dia akan semakin besar. Sehingga di akhirnya orang-orang yang kita tahu yang dia ni, kenapa lah dia ni tak sedar yang dia tu orang sedang benci dia, yang dia tu ada masalah. Kita kadang-kadang habis idea fikir tentang orang macam ni. Sebab dalam kepala dia tak ada benda tu. Dia punya krisis adalah dia tak tahu yang dia sedang dalam keadaan perlu berubah. Okey, sebagai contoh seorang figur kawan saya lah. Seorang kritik dia kata dia ni teruk, dia ni ada masalah sikap. Dia boleh anggap itu sebagai cabaran. Tapi apabila 100 friend dia, kita ambil contoh 100 friend kat Facebook dia, 95 kritik dia, 5 orang je bertahankan dia. Dia nak kata itu cabaran, itu ujian dalam perjuangan. No, you have the problem right now. Jadi kalau seorang figur post something, semua orang maki, tapi dia tetap kata ini cabaran dalam perjuangan saya. Oh, masalah. Nampak tak ruang tu kat mana? Ruang untuk rasa sedar tu pun dah tak ada dah. Apatah lagi ruang untuk berubah. Sebab dia ada satu titik lain, satu ruang lain, satu tempat lain yang ini saya selesa dengan ini dan saya perlu pertahankan ini. Kemudian dia datanglah tanpa ayat Quran untuk membawa justifikasi bahawa dia di tempat yang betul, dia di tempat yang ini adalah cabaran kehidupan, kita kena survive dalam hidup ini, kita kena tahankan sebab ya Allah, Nabi dulu pun banyak cabaran. Susahlah kalau kita tak get the point. Itu masalah self-determination. Masalah yang seterusnya ialah cakap tentang masalah tu begini, tentang ability of thinking kita, tentang nak fikir kepada satu hal yang lain. Okay, saya bagi contoh mudah. Sejak 1 sem, 2, 3 sem ni dulu selepas saya gila kepada hikayat Melayu. Jadi gila. Kataan gila tu maksudnya kadang-kadang duk hafal sajak Tun Kudu, kadang-kadang duk hafal sajak Tun Perak. Saya suka. Dan sem ni saya gila kepada lain pula. Gila yang baik lah, maksud gila masih waras lah. Gila kepada tafsir pula. Saya suka, ni tafsir kenapa dia cakap macam ni, jadi gila macam tu pula. Jadi bila saya tengok beberapa tafsir, walaupun saya bukan pelajar Quran Sunnah, dan ada orang tak bagi saya baca tafsir sebab dia kata, who are you to read this? You are not Quran Sunnah student, you don't have any discipline. Saya kata, itulah saya pun tak tahu kenapa saya baca. Sebab takat ni buku ni ada, saya baca je lah. Depan tu macam tu lah. Maksud saya nak kata, kalau lah tak dibaca, kenapa ulama tulis buku ni? Macam tu je saya nak cakap. Tapi saya jawab macam tu je lah, tak nak melawan. Jadi saya perasan ada beberapa kekuatan fikiran mufasir dalam mentafsir yang Quran yang mana kita tak ada. Okey, sebagai contoh simple, Al-Fatihah. Okey, kenapa tiba-tiba saya kutub kata Al-Fatihah adalah satu tasawur Islam yang very big and very general, tiba-tiba. Tapi bagi Al-Razi, Al-Fatihah adalah diskusi kepada masalah-masalah semasa. Bagi Ibnu Katsir, Al-Fatihah adalah
umur Quran seperti yang dibincangkan. Okey, yang paling pelik, yang paling rare tapi yang paling best adalah Fizrul Quran, Syed Qutb. Sebab dia ideolog, dia tulis tafsir sebab dia nak respon kepada orang barat punya idea. So dia ada sebab daripada tulis tafsir kan. Dan bila dia tulis Al-Fatihah, dia kata Al-Fatihah adalah mengenai segala-galanya dalam agama Islam. Dekat situ ada isu tauhid, dekat situ ada isu syariah, dekat situ ada isu sufi, dekat situ ada tasawuf dan sebagainya. Tapi bila saya tengok Ibn Ashur yang paling contemporary, saya tengok Al-Misbah, ada view lain pula tentang Al-Fatihah, which is dia kata Al-Fatihah ni macam perjalanan. Kita kenal diri kita iaitu hamba Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian kita tahu destinasi kita iaitu Malik Yaumiddin, kemudian kita tahu apa kita nak buat sepanjang perjalanan tu iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis. Okey, ability of thinking like this kita ada ke macam tu? Kita adakah kalau kita tengok sesuatu, misalnya surah Al-Fatihah, kita nampak satu view yang lain? Bila kita renung lagi, kita tak nampak, kita hanya kau tengok apa tu? Kita tak ada kemampuan untuk itu, untuk tengok something, kemudian kita dapat apa point dia yang sebenar, kemudian kita extract daripada situ, kita buat something yang baru. Okey, nampak di situ. Kecuali jangan melepasi dia punya hal lah, disiplin dia, which is akidah dan sebagainya. Kenapa? Sebab general memberikan kita banyak ruang untuk become spesifik, dan kita ada banyak ruang untuk melihat ni. Tak sampai lagi ya sini. Okey. Jadi saya cerita tadi kat mana okey. Teruskan. Maka ada satu benda yang paling menarik dekat dalam buku peribadi ni berbanding buku-buku yang lain. Saya cuba untuk buat comparative studies dengan buku-buku yang lain Hamka. Buku peribadi ni yang menariknya, buku lain banyak ayat Quran dengan hadis. Buku ni tak ada. Bukan tak ada, ada satu dua, boleh bilang. Ada kat depan sikit, kat tengah sikit, kat belakang sikit. Semuanya lain semua kata-kata ulama barat. Ulama-ulama yang bukan muslim, non-muslim, ulama itu, ulama ini, gudung syair dan sebagainya. Kenapa buku ini sangat tak banyak sentiran ayat Quran dan hadis? Terbuka untuk siapa-siapa bagi pendapat, silakan. Kenapa? Apa sebenarnya buku ini ingin sampaikan? Dah? Okey, tunggu jap. Tak apa, teruskan jawab. Sementara nak tunggu SCD baru datang tu, teruskan jawab. Teruskan siapa-siapa nak cuba untuk menjawab, nak bagi, silakan Abang Surya. Betul, jawapan yang sangat tepat. Jawapan yang sangat tepat. Ada view lain. Tadi kita ada bincang view lain. Ability of thinking. The other side of thinking, the other side of something. Please, ada view lain tak? Kenapa tak baca sekedar ayat Quran dan Al-Hadis? Silakan. Okey, betul. Tepat. Dan dua jawapan tadi sebenarnya ada satu kesamaan dekat satu isu, dekat satu isi yang penting, dekat satu point. Hamka menulis buku ini bukan lagi crowd dia, bukan lagi kepada orang Muslim semata-mata, tapi Hamka menulis buku ini crowd dia juga kepada semua orang. So Hamka cuba membina, dia panggil common ground antara dia dengan orang. That's why kalau macam orang yang comparative religion, kalau dia belajar, dia tak boleh nak cakap ayat Quran, sebab itu bukan common ground dia. Kenapa pakai tudung? Sebab Tuhan kata, sudah. Orang yang tak pakai tudung tu sebab dia memang tak pakai Quran. So macam mana kita nak bagi satu point yang mana tak ada kaitan dengan yang mana kita boleh bagi rasional yang seperti yang dia nak, common ground kita dengan dia. Saya pernah masuk kelas dengan Dr. Marvi. Dia punya assignment dia, buat assignment satu, okey, buat assignment kamu bagi beberapa hujah tentang pakai tudung, tapi saya tak nak ayat Quran dengan hadis. Okey, hujah tentang pakai tudung tapi saya tak nak ayat Quran dengan hadis. Dia no, nak kena pergi ke mana tak, bagi sejarah apa semua. Maksudnya kita mencari ruang lain yang menjadi kontak antara kita dengan dia.
So Hamka menulis buku ini, dia punya tujuan bukan lagi bercakap dalam nada untuk memberikan kamu, okay, ni fikrah asas agama, tak. Hamka bercakap dalam kerangka orang lain yang mana Indonesia pada waktu tu ada juga golongan-golongan Kristian dan sebagainya, Belanda apa semua, orang yang boleh faham, orang yang tak boleh faham bahasa Al-Quran dan Sunnah pun Hamka nak cakap sebagai seorang manusia kepada manusia. So dia membina jabatan common ground itu antara dia untuk bercakap dengan orang itu. So orang yang tak percaya Quran, orang yang liberal pada waktu itu pun masih lagi access, masih lagi faham apa yang nak cakap. Dan dia baca, dia tak rasa macam benda tu untuk orang lain, dia macam untuk dia je. Nampak? Itu kenapa buku ini ditulis. Sebab peribadi ataupun jati diri, identiti yang nak ditanam oleh Hamka adalah untuk semua orang, untuk bangsa Indonesia, bukan untuk orang Islam sahaja. Okay. Kemudian ini kita pergi kepada kenapa buku ini ditulis. Kemudian buku ini juga ditulis, tadi kita cerita, untuk menanamkan jati diri kepada sesuatu bangsa. Jati diri ini apa? Jati diri ini ialah apabila bangsa itu kenal bangsa dia, dia tahu bahawa bangsa dia ada sejarah tersendiri, dia tahu bahawa bangsa dia pernah menempuhi beberapa plot dalam sejarah, kemudian bangsa dia ada budaya dia tersendiri, kemudian bangsa dia ada kehidupan yang tersendiri, way of life yang tersendiri. So bangsa yang kenal bangsanya adalah bangsa yang cuba mencari jati diri dia. Bangsa yang sangat masalah jati dirinya sekarang adalah bangsa Melayu. Sebab dia gagal untuk mengenal sejarahnya. Dia gagal untuk mengenal sejarahnya. Acik lawan, tanya orang sebelah sekarang, kau daripada mana asalnya? Petani ke? Indonesia ke? Tak apalah, tak tahu tak apa. Tapi tak rasa nak ambil tahu tu satu masalah. Tak rasa nak ambil tahu tu satu masalah. Kita tak rasa pun nak cuba balik tanya mak pada tak rasa nak tahu. Kita tak rasa nak tahu. Kalau kita tak rasa nak tahu, anak-anak kita generasi akan datang macam mana? Satu, itu kalau kita pergi diri kita, kalau kita pergi kepada bangsa kita. Okey, contoh Puteri Gunung Ledang. Contoh lah. Okey, tahu cerita dia, okey, guna. Kat mana sumber dia? Macam mana cerita dia timbul? Okey, tak tahu, tiba-tiba ada orang cerita, lepas tu ada filem, okey. No, kita kena cari dekat mana sumber dia. Dan kenapa cerita ini tiba-tiba datang? Hang Tuah, Badang, Todak, cerita-cerita yang kita kata tak betul semua tu, yang kita kata merapu semua tu, mendahulukan akal berbanding wahyu tu, tak ada kaitan sebenarnya. Kat mana timbul? Di manakah sumbernya? Dan kenapakah cerita itu tiba-tiba datang kepada kita? Siapa sebutlah, semua cerita ini adalah datang daripada buku Sulalatul Salatin. Tak pernah dengar apa buku tu? Nampak tak? Kita punya akses kita sudah ada, tapi kita punya keinginan untuk pergi kepada titik mula tu gagal. Jadi kalau kita gagal untuk pergi kepada titik mula tu, kita tak tahu kat mana kita punya budaya. Contoh, saya ambil contoh bila saya baca hikayat ni, kadang-kadang saya tergelak seorang diri. Setiap kali baca ada je view lain. Sebagai contoh, Puteri Gunung Ledang. Hamka juga tulis tentang hikayat-hikayat Indonesia dalam tu, Malay Kundang, bagai-bagai tu Hamka tulis. Hamka ada sikit-sikit sebut gitu je lah. Dia punya hikayat dia, bahkan Hamka waktu kecil dia baca semua buku-buku tu, buku-buku hikayat yang cerita-cerita tu. Tak tahulah kenapa dia suka. Bahkan dia ada tambuh ni macam hikayat orang Minang. Hamka tulis tambuh tu. Dia buat tambuh tajuk dia Si Sabariah. Si Sabariah ni cerita tentang orang kampung dia yang nama Sabariah yang bercerai. Lepas tu tambuh tu tak boleh keluar kan, sebab dia kata cerita betul. Nama pun dia pun betul lah, betul. Sabariah sebetul. Saya tanya orang sana, kata dah memang tak boleh. Ni adalah stok sebab dia sangat-sangat. Waktu tu umur dia baru 10 tahun. 10 tahun dia lengkapkan, kemudian 15 tahun kemudian. Umur 15 kemudian dia lengkapkan. Tambuh tu maksudnya cerita yang digunakan bahasa-bahasa lama, dia tulis dalam Jawi. Okey. Dia macam maka tersebutlah kisah macam tu lah. Dia punya ada tayang tu part dalam Piramli punya tu. Lebih kurang macam tu, tapi dalam bahasa Jawi tu dia Hamka tulis benda tu. Dah Hamka sangat kuasai pelbagai tambuh-tambuh dalam Indonesia. Jadi untuk pergi kepada itu, Hamka menulis itu, Hamka dah kuasai benda-benda macam tu. Dah Hamka sendiri dah tanam jati diri dalam diri dia. Jadi kalau kita tengok kita sekarang ni, kita masih lagi on the track, menunggu ACD yang tak kunjung tiba. Kalau kita tengok dalam hikayat ini, misalnya dalam Puteri Gunung Ledang sebagai contoh, ada beberapa isu yang menarik. Pertama, Puteri Gunung Ledang ni logically tak wujud. Ada ke puteri atas gunung macam tu?
Kalau wujud pun bunian, whatever lah orang cakap kan. Tapi menariknya Tun Sri Lanang mencipta watak baru untuk mengkritik Sultan. Untuk mengkritik Sultan. Dan watak itu Sultan, kalau dia tak cerdik, Sultan tak akan faham kritikan itu. Nampak tak ketika mana Sultan mimpi Gunung Ledang, Sultan kata, okay Tun Maman and the gang, you are with your caravans, go to Puteri Gunung Ledang, go to Gunung Ledang and please lamar Gunung Ledang untuk saya. Okey lah, kita pergi. Hantar pun pergi. Pergi, hantar tak larang, hantar duduk dekat kaki bukit, kemudian orang yang lain naik, kemudian ada angin ribut, kemudian jumpa satu bangsa, dia punya tiang dia tulang, kemudian dia punya bumbung dia dalam rambut, kemudian tiba-tiba jumpa satu taman. Surprisingly taman itu semua benda bercakap. Burung bercakap, daun bercakap, bunga bercakap. Lepas tu Tuan Sri Lanang pun buatlah, dia kata bunga berkata. Betul itu lah, pembayaran saya tak ingat. Dia punya bawah dia, apakah gila gerangannya Tuan? Burung terbang, dipipiskan lada. Kalau kita tak faham, kita takkan bela. Tapi kalau kita faham, burung terbang lagi, kita dah bersiap bawah dah nak masak burung tu. Faham tak? Burung terbang lagi, tak tangkap lagi, tapi kita dah bersiap bawah. Idealistik sangat. Idealistik sangat. Lepas tu yang satu lagi, yang burung pula cakap, apalah Tuan ni, enggang sama enggang lah, pipik sama pipik lah. Enggang sama enggang lah, pipik sama pipik lah. Nampak ada? Dia kata dekat Tuan Mamat and the gang. Cara dia adalah dia bagi bunga yang cakap. Sebab bunga tak berakal. Dan mereka ni dah tak ada akal. So bagi orang tak berakal untuk cakap kepada orang tak berakal, nak bagi berakal balik. Sangat powerful lah dia punya metafora. Lepas tu okey, datanglah nenek kebayan. Puteri Gunung Ledang tak datang, dia naik kebayan. Orang kata nenek kebayan Gunung Ledang tak ada, dia naik kebayan datang, okey ada syarat. Balik. Okey kita buat. Waktu tu kalau rakyat ada Facebook, dah berapa ramai rakyat tweet cerita tentang Sultan kita ada masalah kewarasan. Kalau waktu tu ada. Normal thinking, ni apa salah bongok sangat dia punya syarat dan mustahil, dan ini adalah penolakan. Tapi Sultan kata okey kita buat. Nampak apa jadi lepas tu? Sebab apa? Di situlah bermulanya kehancuran utama Sultan lah. Dan di sini Tun Sri Lanang cuba nak beritahu bahawa kita punya Sultan pada waktu itu sudah problem. Dan kita ada sebab untuk jatuh. Tetapi sebabkan Tun Sri Lanang orang Sultan, dia tak boleh nak kata direct macam tu. So dia panggil, dia buat metafora. Dia membaca hikayat satu benda yang menarik. Contohnya kata todak. Itulah Sultan kita. Kena ada todak baru dengar cakap budak. Kena ada todak baru dengar cakap budak. Budak selama ni dia tak dengar cakap. Budak pun ada idea dia, tapi tak dengar cakap. Bila ada musibah baru rasa nak dengar. Nampak tak? Dia punya sneaker kat situ. Menarik. Sampai pun Alhamdulillah. Okay. Silakan pasang. Okay.